Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di pusingan akhir Ramadan. Sesuai dengan Euro dan juga Copa America yang baru habis. Kita ulah bola sikit malam ni. Kalau bola dia ajar kepada kita pusingan awal banyak grup. Biasa 32 pasukan. Kaki bola ni dia tahulah. Tak perlulah panjang-panjang. Masuk pusingan kedua dah berkurang lah. Masuk pusingan kalah mati berkurang lagi. Hinggalah masuk pusingan akhir, tinggal 2 je. Itu bola punya cerita. Adapun kita di bulan Ramadan, jangan kita ikut bola. Pandai tuan-tuan, musuh-musuh Islam saya duk perhati, duk tengok. Buka puasa bola, tarawih bola, ustaz tazkirah pun dia cakap bab bola lagi. Maknanya apa tuan-tuan? Berjayanya musuh-musuh kita mengalih perhatian kita. Dan kita alhamdulillah syabab dan tahniah lah, tidak mengikut sebagaimana bola. Di sinilah alhamdulillah dah banyak tempat saya pergi tak ikut bola. Pusingan awal penuh sorang. Ada setengah sorang, masuk pusingan kedua dah berkurang dah. Macam bola. Masuk pusingan akhir faham je lah. Tak perlulah saya ulah. Jadi ni saya duk perhati pergi mana-mana tazkirah, saya pusing tengok. Rupanya ada kesan sebenarnya bola yang diadakan bulan Ramadan ni bukan saya saja. Baik Euro ke ataupun Copa America. Itu mukadimah tuan-tuan. Apa yang utama saya nak cakap malam ni berkenaan dengan ibadah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab kita ni terbiasa sebut dengan bulan puasa. Jadi kita dah ingat masuk bulan Ramadan hanya puasa saja. Sedangkan puasa ini adalah ibadah utama, ibadah yang wajib. Di samping ada ibadah-ibadah yang menjadi pelengkap kepada Ramadan. Adanya baca Al-Quran, bersedekah, jamu orang makan ataupun buka puasa, bertarawih bagaimana sekarang ni, dan bermacam-macam lagi ibadah yang menjadi pelengkap kepada Ramadan. Satu set ibadah yang Allah Subhanahu wa taala minta kita supaya rebut. Kerana setiap ibadah semua kita maklum digandakan dengan pahala yang berlipat kali. Macam kita makan lah tuan-tuan. Makan, kita nak makan satu set hidangan yang lengkap. Yang paling utama sekali kena ada nasi. Lepas nasi, pelengkap dia utama sekali apa dia? Lauk pauk. Dan orang kita ni tambah satu lagi aksesori. Kalau nasi tak ada, tak lengkap. Sibuklah kita. Mana nasi lauk ada dah, aksesori ada dah. Nasi tak ada. Ataupun nasi dah ada, lauk tak ada. Pun susah kita. Tu bab makan. Tambah pula dengan aksesori. Kalau orang sebelah Pantai Timur ni, katakanlah nasi tu lauk ikan singgang. Dia ada aksesori dia. Apa aksesori dia? Wudu. Tu ahli dia tu. Tahulah. Nasi ada dah. Lauk ada dah ikan singgang. Tapi aksesori tak ada. Mana-mana wudu ni, mana aksesori ni? Tak lengkap hidangan kita. Jadi samalah sebagaimana puasa, makan kita nak yang lengkap. Satu set yang lengkap. Demikianlah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ni rebut pahala ibadah-ibadah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu set ibadah yang lengkap. Tidak cukup sekadar kita hanya puasa saja. Sana kena lengkap dengan baca Quran.
tilawatul Quran, tadarus Al-Quran. Anda banyakkan bersedekah dan macam-macam lagi ibadah sebagai pelengkap kepada set ibadah yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan kepada kita di bulan Ramadan al-Mubarak. Dan pada malam ni saya akan bercakap satu perkara berkenaan dengan pelengkap yang paling utama kepada Ramadan, iaitu dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan al-Mubarak. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas al-ayah. Allah Taala sebut bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Ini hebatnya bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab diturunkan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang kita sedang memburu sekarang ni, iaitu Lailatul Qadar. Apa dia punya kelebihan malam Lailatul Qadar? Dalam surah Al-Dukhan Allah Taala nyatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Justru tuan-tuan, berkenaan dengan Al-Quran, 4 perkara yang cuba saya kongsi dalam masa yang ringkas malam ni. Jadi imam bisik kat saya, start 30 minit. Saya tak kira 30 minit ke berapa, selagi tak habis 4 perkara ni saya tak akan berhenti, tuan-tuan. Tapi insya-Allah. Kad merah saya berhentilah. Kalau setakat kad kuning tak ada kad kuning baru tu, saya tak layan kad kuning. Kad merah saya terpaksa berhentilah. Baiklah tuan-tuan, yang pertama sekali berkenaan dengan bacaan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang kepada kamu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong kepada ahli-ahli Al-Quran yang selalu berdamping dengan Al-Quran dan selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini hadis ni memberi galakan kepada kita dan mengingatkan kita akan kelebihan membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri pun memerintahkan kita, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil, tajwid, secara tahsin. Jadi kita diminta untuk belajar ilmu tajwid. Tajwid dari segi bahasa dia jawwada yujawwidu tajwidan. Ataupun mufradat dia hassana yuhassinu tahsina. Maknanya kita kena perelokkan bacaan. Dari segi makhraj dia, dengung dia, semua sekali. Ini tanggungjawab kita yang pertama terhadap Al-Quran. Dan di sana tuan-tuan, saya ingatkan kepada diri saya, tuan-tuan, ibu-ibu muslimin dan muslimat, tentang amaran daripada Allah. Dalam surah Al-Kahfi, ayat-ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan satu golongan yang rugi, yang sangat rugi, yang paling rugi perbuatan dia, amal dia. Allah Ta'ala perintahkan Nabi, Kul, katakanlah wahai Muhammad, beritahulah kepada umatmu, nabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Hendakkah kamu diceritakan kepada kamu akan orang yang akhsari. Dalam bahasa Arab, akhsarina isim tafdhil, hak paling rugi. Dalam ayat Quran kita baca minal khasirin, innal khasirin, hak tu paling rugi. Rugi saja. Tapi ayat ni satu ayat saja dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, ayat ataupun muka surat yang terakhir, bermula daripada 103. Allah Ta'ala nak cerita bil akhsarina, hak paling rugi. A'malan, amal perbuatan. Beramal banyak lah, tapi rugi juga. Bila kita sebut rugi ni, seorang pun tak nak rugi. Tapi ayat ni Allah Ta'ala tarik perhatian kita dengan membawa uslub bahasa isim tafdhil,
Bukannya bil khasirina, tapi bil akhsarina, yang paling rugi. Kalau orang Terengganu tuan-tuan, kalau nak kata berat, berat. Berat ni katakan mu ni ramai-ramai ni berat. Memang berat. 10 orang ni berat belaka. Dari segi perangai, dia belajar, dia semua sekali. Tapi ada seorang tu hak paling berat. Dia kata apa? Mu ni berat benanan. Daripada 10 orang tu, seorang ni berat benanan. Jadi itulah isim tafdil. Hak lain rugi belaka dah. Tapi mu ni Allah Ta'ala nak cerita hak paling berat, hak paling rugi. Daripada 10 tu ada seorang hak lain rugi. Tapi bila sebut bil akhsarina, hak paling rugi, orang yang paling rugi. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitulah orang yang sia-sia segala perbuatan dia, amal perbuatan dia atas dunia, sekalipun mereka ni sentiasa menyangka yahsab annahum yuhsinuna sun'a, sekalipun dia menyangka bahawa dia ni betul. Yuhsinuna sun'a, buat benda baik, buat benda betul. Kenapa? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Punca dia apa? Sebab mereka ni kafaru bi ayati rabbihim, kufur akan ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan juga kufur akan pertemuan dengan Allah. Dan sebagai balasannya, neraka Jahannamlah tempat kepada orang yang kufur, ingkar terhadap ayat Allah dan hari pertemuan dunia. Baik tuan-tuan, bila kita tengok dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menyatakan mengikut pendapat Ibn Abbas, siapa yang rugi ni? Ibn Abbas kata hum kufaru ahli Makkah, orang-orang kafir yang berada di Makkah. Dan bila ditanya ayat ini kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adakah ayat ini berkaitan dengan satu golongan yang banyak amal, yang kuat beribadah, yang banyak baca Quran, iaitu golongan yang menyeleweng, yang wujud di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitulah golongan Khawarij. Golongan Khawarij, golongan yang berpecah daripada kelompok Sayyidina Ali, yang mengkafirkan Sayyidina Ali dan yang menafikan bagaimana Nabi SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin selepas daripada aku ni hendaklah di kalangan Quraisy. Dia tak pakai hadis ni, dia pelekeh. Dia kata siapa-siapa boleh jadi pemimpin, siapa-siapa boleh ganti Nabi. Ini sifatnya ada Khawarij, bersenda-sendakan hadis ni. Dan juga menyifatkan orang yang tidak bersama dengan mereka ni adalah kafir. Sayyidina Ali kata, ya, ayat ni berkaitan dengan golongan Khawarij, dan bertepatan dengan satu hadis Nabi SAW, yaqra'una al-Quran. Nabi sifat akan ada di kalangan umat aku yang baca Al-Quran, banyak baca Quran. Yaqra'una al-Quran la yujabizu taraqiyahum. Banyak baca Quran tetapi tidak melepasi halqam. Baca Quran setakat halqam saja, tak sampai ke dalam hati, tak faham, tak yakin apa lagi nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Seluruh tuan-tuan, peringatan ini dalam ayat ini menjadi pengajaran dan peringatan kepada kita supaya kita kena berusaha supaya tidak tergolong dalam golongan yang kita telah punah. Jadi langkahnya ialah yang keduanya, kita kena memahami
Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, memahami apa tujuan Al-Quran diturunkan. Bila disebut memahami isi kandungan Al-Quran, memahami tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita, kita bertemu dengan ayat dalam surah Fussilat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wasyifaa. Beritahulah wahai Muhammad bahawa Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bagi orang-orang yang beriman. Bukannya lilladzina aslamu, bukannya kepada orang Islam, tetapi hanya kepada orang-orang yang beriman, orang yang faham dan orang dan yakin. Orang yang faham dan yakin dan akan beramal dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk di dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Wasyifa, dan juga Al-Quran ini sebagai penawar. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, sesiapa dia yang beriman ni, likulli man amana bihi minar raibi minasyakki war raib. Beriman di sini maksudnya orang yang selamat. Amana, selamat daripada sebarang syak, sebarang keraguan terhadap isi kandungan Al-Quran. Bila baca ayat Al-Quran, terima pula, tak ada syak, tak ada keraguan lagi. Bila Allah Ta'ala tu perintah, buat terus tanpa banyak persoalan. Yakin dengan ayat-ayat dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak faham ni kena ada proses. Tak boleh kita balik rumah tengok bola, minum air kopi, mari faham, tak boleh. Kena ada kelas tafsir. Selain daripada kelas tafsir, kena berusaha untuk memahami. Dan Al-Quran kitab mukjizat. Seorang Tok Guru di tempat saya pernah cerita bagaimana selepas peristiwa September 11. Kalau tak silap saya pernah sebut. Seorang mafia ni bapak kedai, bapak segala gangster. Lepas peristiwa September 11, World Trade Center di Amerika tu runtuh, maka seluruh dunia memprovokasi bahawa orang Islam ni teroris pengganas. Bila didengar oleh ketua ataupun bapak mafia ni, dia kata, ada lagi orang lebih ganas daripada aku. Dia tak puas hati. Ingatkan aku dah paling ganas ni. Mafia, bapak mafia, apa dia tak buat? Dia kata ada lagi orang ganas daripada aku. Dia tak puas hati. Dia pun ambil Quran, baca terjemah. Dia cari kat mana ayat yang nak beritahu berkenaan ganasnya orang Islam. Dengan baca terjemahan saja, Allah Ta'ala beri dia hidayah. Allah Islam. Ini kitab mukjizat. Bila baca, faham Arab tak baca lagi ni, baru baca terjemahan ke bahasa dia. Tengok tuan-tuan, bagaimana kitab mukjizat Al-Quran. Jadi pentingnya kita untuk memahami Al-Quran. Dan yang seterusnya ialah yakin dengan segala isi kandungan Al-Quran. Kena yakin bagaimana dalam sebuah kitab. Ingat saya belajar dulu ada satu subjek tafsirul mufassirun. Satu kitab karangan Syekh Qardawi, Kaifa nata'amalu ma'al Quran. Bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran. Antaranya kita kena yakin bahawa Al-Quran ini adalah penyelesaian kepada segala apa sahaja masalah. Kena yakin Al-Quran ini adalah yang kita baca tadi, hudan, petunjuk dalam kehidupan kita. Dan juga syifa, penawar kepada segala masalah kita. Ini keyakinan kita. Oleh sebab itu kita baca Quran bukan sekadar kita nak ambil berkat, bukan sekadar kita nak banyakkan pahala. Bahkan di sana kita baca Quran, kita nak ikut segala petunjuk dia.
Dan kita nak cari penawar yang ada di dalam Al-Quran. Petunjuk dalam segenap aspek kehidupan. Bukan setakat ibadah. Ni ayat puasa ni kita baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Itu petunjuk dalam bab ibadah puasa kita. Kita undur sikit, ghostan sikit. 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatla. Al-ayah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas, hukuman qisas, iaitu salah satu daripada undang-undang Islam. Hukum kepada pesalah-pesalah yang melakukan jenayah. Kisah ni berkaitan dengan bunuh dan juga kecederaan. Itu dalam bab jenayah. Menunjukkan kepada kita bahawa petunjuk panduan Al-Quran ni kitab manual yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni, bukan setakat dalam bab ibadah saja. Termasuk dalam bab munakahat, kahwin cerai, dalam bab muamalah, bab ekonomi, bab bergadai semua. Dalam bab siasat, dalam bab pemerintahan, dalam bab jenayah, bagaimana nak hukum jenayah. Ini petunjuk dalam Al-Quran yang komplit, yang syumul, yang merangkumi semua aspek kehidupan. Dan juga syifa. Orang yang beriman akan menjadikan Al-Quran sebagai panduan, sebab dia yakin. Dan juga dia yakin hanya Al-Quran sahaja yang boleh menjadi ubat kepada apa sahaja masalah yang dihadapi oleh manusia. Kita selama ni berfaham Al-Quran ni ubat ataupun penawar nak halau dan keluar daripada syaitan dan juga jin. Baca ayat kursi semua. Itu penawar kepada batin kita. Al-Quran juga adalah penawar kepada zahir kita. Mana ustaz? Tak jumpa pun ayat ni. Ini memerlukan kita memahami Al-Quran ini dengan kita melihat kepada tafsir-tafsir. Satu contoh yang saya bawa pada malam ini, dan mungkin tuan-tuan dah tahu. Allah Ta'ala cerita dalam Quran makanan ahli syurga. Fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dalam syurga Allah Ta'ala hidangkan kepada ahli syurga buah-buahan. Fakihah, buah-buahan. Ahli syurga ni makan buah yang baik-baik. Kemudian ayat yang seterusnya dalam surah Waqiah ni, walahmi tayrin mimma yashtahun. Barulah disebut daging burung. Bila kita kaji apa dia punya hikmah, dia dahulukan buah, kemudian barulah daging ataupun lauk pauk. Sebenarnya itulah panduan kepada kita bagaimana nak jaga kesihatan tubuh badan kita. Makan buah dulu. Kita orang Melayu ni buah tu last sekali. Ini petunjuk Al-Quran yang nak bagi kesihatan kepada tubuh badan kita. Kita pakai hadis Melayu. Makan semua kali baru ikutlah makan buah tu, cuci mulut. Itu hadis Melayu. Kalau kita ikut petunjuk Al-Quran, ini yang paling baik cara pemakanan. Tak cerita lagi makanan-makanan yang elok, yang baik-baik. Panjang cerita, sebelah tak ada lagi ni kalau cerita. Itu salah satu panduan, petunjuk dalam Al-Quran bagaimana untuk menyihatkan, untuk menjaga fizikal kita, zahir kita. Dan bila dia buat kajian tu, memang betul. Bagaimana kita berbuka puasa. Nabi SAW ajar kita dengan buah kurma. Bukannya bedah roti john dulu. Buah kurma dulu. Bila dia buat kajian tu, buah kurma ni atau khasiat dia ialah dia ada sumber makanan disebut prebiotik. Baru ni seorang doktor bagi ceramah tempat saya. Prebiotik ni bila masuk dalam badan kita, bakteria-bakteria baik yang nak cerna makanan dalam badan kita ni, yang duduk dalam usus kita ni sebanyak trilion. Bila masuk buah kurma tu menjadi
apa ni makanan kepada bakteria. Dia pun jadi aktif. Rupa-rupanya bila kita puasa ni, bakteria pun akan jadi monyok saja. Macam kita lah. Bukan kita sebenarnya, bakteria dalam usus kita pun jadi monyok. Tapi bila masuk kurma, dia jadi aktif. Dia pun masuk kurma, dia pun aktif. Lepas tu makanlah apa-apa selepas daripada tu, bakteria aktif ni, dia akan cergas. Cepat untuk proses makanan. Itu petunjuk berkenaan dengan untuk zahir. Dan juga Al-Quran menjadi penawar kepada dalam keluarga. Baru ni betul lah imam tu baca surah An-Nisa. Saya pula ni tuan-tuan contoh dalam Al-Quran bagaimana bagi penawar sekiranya berlaku sesuatu masalah dalam keluarga. Meninggal ayah dan ibu, jadi anak yatim piatu. Macam mana nak urus harta kepada anak yatim? Wajib ke? Wabtalul yatama, maka kena test anak-anak yatim tersebut. Kalau dia ni boleh urus harta tu, beri. Dan sekiranya tak boleh urus harta, wala tu'tus sufaha, dalam ayat di surah An-Nisa, permulaan surah An-Nisa. Jangan beri kepada orang yang anak-anak yatim yang tak boleh urus harta. Itu cara nak selesai masalah dalam keluarga. Dalam muka surat berikutnya, bagaimana pengagihan harta pusaka sekiranya ada salah seorang ahli keluarga meninggal dunia. Berapa bahagian? Itu bagaimana Al-Quran memberi penyelesaian, penawar kepada masalah keluarga. Dan juga Al-Quran memberi penawar kepada masalah masyarakat sosial yang suka buat maksiat. Macam-macam lah. Suka buat perkara-perkara berdosa, minum arak, berzina dan macam-macam lagi. Mana dia ustaz? Kita baca surah An-Nur. Ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki hendaklah disebat dihuatan kedua-duanya mi'ata jaldah. Ayat ni ulama ittifaq bersepakat. Tak ada ikhtilaf, tak ada diperselisihkan ulama. Tapi kita ni, saya tengok trend kita ni lebih bincang benda yang khilaf. Hak ittifaq dia tak bincang. Contohnya ni lah, yang ittifaq, ulama sepakat. Tak ada mazhab, semua macam tu. Zina, lelaki ke perempuan, ghairu muhsan, yang belum bersetubuh, yang belum berkahwin, disebab 100 kali sebatan. Orang lelaki disebab sambil berdiri daripada bawah leher dia hingga ke punggung. Orang perempuan sambil duduk macam tahiyat awal. Dan mestilah di tempat yang berbeza. 100 kali sebatan. Itu penawar ni. Bila dia cek tuan-tuan, kenapa sebab sampai 100 kali ni? Dan tuan-tuan mesti ingat, jangan ingat sebab ni macam sewe ni. Kita tengok baru-baru ni, Aming Spring. Betul tak? Aming ke Aming? Dalam lagu apa? Bougainvillea. Nak juga sepasang. Saya baca kisah dia, sebab dia penjara secara sewe ni, 2 minggu selepas dia sebab tu tak boleh buang air besar. 2 minggu. Dia sakitnya. Orang cerita kat saya, wallahu alam lah, saya tak pernah pasti. Sekali sebab tu tersiap kulit dia, melekat kulit di mata. Sebab dia sebab dalam keadaan baring macam tu, kemudian punggung dia dibuka. Orang Terengganu panggil punggung puing. Buka bahagian nak sebab tu, punggung. Ada pun dalam Islam untuk aurat macam-macam biasa. Kalau sewe dia hayung sekuat-kuatnya. Rum tu tengok. Tapi dalam Islam, sebab masa saya belajar dulu, tanya pensyarah tu, dia kata kadang kita ketik buku yang sederhana tebal. Maknanya tangan kita tak lebih daripada bahu kita. Habis tu ustaz, sakit tak? Sakit lah. Bukan sebab dengan roti jom. Sebab dengan rotan, sakit. Sakit sama sakit. Tapi beza dia yang sewe ni mencederakan. Adapun yang agama kita yang syariah ni tidak mencederakan. Bahkan memberi penawar. Penawar kepada apa? Penawar kepada penyakit AIDS. Sebab apa? Mengikut kajian saya. Saya bercakap abang ni tuan-tuan, di satu tempat tu, lepas daripada tu ada pensyarah fakulti perubatan. Saya tanya doktor, betul ke saya cakap dia? Betul dia tu. Dia tambah lagi.
Dia kata bukan setakat kepada fisiologi. Ustaz beritahu tadi tu baru fisiologi. Kesan kepada psikologi pun ada. Dia tak lah gini. Oh, okey. Tapi Arab tak faham pun tak boleh cerita tu. Kesan fisiologi dia, bila badan kita ni kena sebab rasa sakit, badan kita akan dapat menghasilkan banyak lagi sel-sel antibody, ataupun lebih tepat lagi sel-sel T4 lymphocyte. Sel-sel inilah yang akan melawan virus HIV yang boleh menyebabkan penyakit AIDS. Tengok tuan-tuan, itu dia punya hikmah dia. Inilah penawar kepada orang yang berzina. Kesan kepada psikologi dia akan rasa takut. Nak buat lain kali tengok. Baru nak buat, setengah dah ni. Oh, kena sebab. Depan orang ramai, malu lagi, sakit lagi. Tak jadi buat. Itu kesan psikologi. Tuan-tuan nampak tak? Ini punya hikmah. Ini baru satu. Saya cerita tengok 3. Kalau nak dengar lagi 2 ni, tambah. Jadi sampai 10.5. Tapi dapat rekat lepas ni tak boleh lah. 1 saya buat. Sebab itulah tuan-tuan, lepas kita baca Quran, kita hendaklah fahami, dalami segala isi kandungan, dan seterus kena yakin bahawa Al-Quran lah penyelesaian, petunjuk yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan juga penawar kepada segala masalah. Dan yang terakhir sekali ialah kita hendaklah istiqamah beramal dengan segala isi kandungan Al-Quran. Sebab Tuhan yang suruh kita puasa yang kita baca ayat tadi, Tuhan yang samalah yang suruh kita ni buat ataupun laksanakan undang-undang Islam. Tuhan yang samalah yang suruh kita semayang, zakat, pergi ke Mekah. Tuhan yang sama, bukannya Tuhan yang lain. Tuhan yang samalah yang kita sembah di dalam bulan Ramadan, dan Tuhan yang samalah kita sembah di luar Ramadan. Kena istiqamah beramal dengan segala isi kandungan Al-Quran. Bukan setakat dalam bab ibadah saja, sebagaimana saya sebutkan tadi, dalam semua bab. Barulah kita ni tergolong dalam golongan yang selalu kita berdoa. Diwajibkan berdoa dalam tiap-tiap rakaat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Inilah benda dia. Mustaqim iaitulah jalan yang lurus, jalan yang istiqamah dengan Islam. Dan kita kena bersama-sama dengan orang istiqamah beramal dengan isi kandungan Al-Quran, hukum hakam Al-Quran. Kalau ada orang cuba untuk kemukakan, kita kena sokong. Sebab ni perintah Allah. Bagaimana mutaakhir ni, kita ada ruang dalam negara kita untuk dipinda Akta 355 dengan dibentangkan rang undang-undang 355. Menatang apa Ustaz 355 ni? 355 ni akta yang telah digubal, dibuat oleh penjajah, yang diketuai oleh Lord Reid. Dan ditetapkan bahawa orang Islam dalam mahkamah dia, mahkamah syariah, bidang kuasa dia hanya 3, 5, 6. Penjara tidak lebih daripada 3 tahun. Denda tidak lebih daripada RM5,000. Dan 6 sebatan, tak lebih daripada 6 sebatan. Kita baca ayat Quran tadi, surah An-Nur ayat yang kedua, 100 sebatan. Mari penjajah, dia letak belakang dan dia suruh pakai undang-undang. Sebab 6 saja, 100 tak boleh. Nampak tuan-tuan? Dan rupa-rupanya Akta 355 ni menhakkan bidang kuasa mahkamah syariah. Sehingga mahkamah kita orang Islam ni, dan sepatutnya PM kita orang Islam, majoriti kita orang Islam, rupanya letak bawah berbanding dengan mahkamah sivil. Mahkamah sivil dia ada mahkamah tinggi, atas-atas tu. Dan hak bawah sekali kita panggil mahkamah rendah sivil ataupun magistrat. Pun bidang kuasa dia melebihi mahkamah syariah. Mahkamah syariah sebab, contoh dia, sebab tak melebihi 6 sebatan. Adapun mahkamah rendah sivil ni, bidang kuasa dia sampai 20 sebatan. Itu letak taraf mahkamah kita, mahkamah orang Islam. Jadi kalau ada pihak yang cuba untuk kemukakan, bentangkan, dipinda supaya tidak lagi terikat dengan Akta 356 tadi tu, yang kita sebut tadi tu, supaya kita dapat amal. Dan sekurang-kurangnya bila kita pinda akta ni, 5 perkara kita boleh buat.
Yang pertama sekali sebab kepada pezina yang saya sebut. Yang kedua sebab kepada orang yang tuduh zina. Ini pun sabit dengan ayat Quran, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Orang yang tuduh zina gagal bapak orang saksi, Quran sebut apa? Sebab sebanyak thamanina jaldah, 80 kali sebab. Dan satu lagi sebab kepada peminum arak. Peminum arak antara 40 hingga 80. Zaman Nabi 40, zaman Sayyidina Umar 80, antara itulah. Itu 3. Dan yang dua lagi berkaitan dengan hukuman diat. Ini berkaitan dengan qisas. Itu saja tu. Kita buat yang tu dulu. Hak lain tu macam mana ustaz? Banyak lagi hukum-hukum yang kita tak buat lagi. Hukum yang lain tu ulama tetap kaedah. Mada yudruku kulluh la yudruku julluh. Apa yang kita tak boleh buat semua, ambil semua, jangan kita tinggal. Hak mana ada ruang, hak mana kita boleh buat ada praktik dah, kita buat. Hak mana tak boleh kita buat lagi, tak berkemampuan, tunggu. Dan ada orang kata tak wajib hukum ni ustaz. Ni saya tak faham. Hukum Allah Ta'ala tak berubah. Macam haji lah. Macam pergi ke Mekah, tunai haji. Tak boleh kita yang tak ada kemampuan, tak cukup syarat, kita kata haji ni tak wajib. Tak boleh kata gitu. Kita yang tak mampu, tak cukup syarat lagi, kita tunggu dulu. Bila dah cukup syarat, baru kita buat. Sama lah hukum-hukum yang lain. Perintah Allah Ta'ala yang dalam Quran. Semua itu wajib. Wajib. Jadi sebelum kita buat, kita laksanakan, tengok dulu syarat. Cukup tak syarat? Kemampuan tak kita? Kalau tak cukup lagi syarat, tak ada kemampuan, tunggu dulu. Bila dah ada syarat, cukup kemampuan, kita laksanakanlah. Sebagaimana ibadah haji tadi tu. Jadi itulah yang keempat yang saya sebut, kena istiqamah dengan beramal dengan isi kandungan Al-Quran dan perintah-perintah yang terdapat dalam yang semua sekali membawa kebaikan apa. Jadi boleh ingat mana ni kau 4 perkara tu: baca, faham, yakin dan juga beramal. Dan yang terakhir saya sebut sebab tadi tu, saya tak puas hati sebab ni saya kebanyakan tempat saya ulah panjang lebar. Sebab dia kita nampak sebenarnya macam mana sebab dan apa dia. Yang terakhir saya nak sebut juga mana ni. Dia dah dapat rekap pun. Sebab kepada peminum arak. Dia ada sebab. Minum arak ni, rupa-rupanya badan kita bila dah rasa sakit, satu lagi dia akan menghasilkan satu jenis hormon endorfin. Hormon endorfin ni memberi rasa tenang, cool saja, lupa segala masalah. Dan rupa-rupanya sebab kepada peminum arak itulah penawar kepada penyakit ketagihan arak. Rupa itu penawar pada ketagihan arak. Dan perkara ni telah dilaksanakan di negeri Rusia, negara Rusia. Rusia satu sesi dia 60 kali sebatang. Dan orang yang ketagihan arak ni sebanyak 30 sesi. Sesi kita panggil sebab terapi. Sebab pergi dia bukan cocok, bukan makan ubat, tapi doktor tu sebab 60 satu sesi. Dia kena ulang balik sebanyak 30. Bermakna 1800 sebab. Dipraktik sekarang di Rusia. Macam mana nak cegah, nak rawat orang yang ketagihan. Kita Quran cerita lama dah, Nabi buat lama dah. Dan benda ni lah kita kena praktik semua. Inilah tanda keyakinan kita terhadap isi kandungan Al-Quran. Dan beriman kita kepada Al-Quran ni mestilah 100%. Bukannya 99.00000009. Sikit je ustaz, 0.00001 saja saja. Tak boleh. Mestilah 100%. Satu huruf, satu kalimah, satu perkataan, satu ayat, satu surah, satu Quran tu mesti kita yakin 100%. Jadi inilah sedikit sebanyak perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan kena
Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan dan juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sama-samalah kita hayati dan mudah-mudahan kita selamat daripada tergolong dalam golongan yang kita sebutkan tadi itu, baca Quran tetapi sekadar halqam saja, tak masuk dalam hati, tak faham, tak yakin dan tak beramal dengan Al-Quran. Wal iyaz billah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.